Bismillahirrahmanirrahim. Yang berhormat Tengku Datuk Seri Tengku Zafrul Aziz, Tengku Aziz, Menteri Kewangan Malaysia. Yang berbahagia Tan Sri Dr. Zeti Aziz, Pengerusi Kumpulan Permodalan Nasional Berhad. Yang berbahagia Encik Ahmad Zulkarnain On, Presiden dan Ketua Eksekutif Kumpulan Permodalan Nasional Berhad, ahli-ahli lembaga pengarah PNB dan ASNB, pengerusi, pengarah urusan dan ketua-ketua eksekutif syarikat pelaburan PNB, pengurusan kanan PNB dan syarikat-syarikat pelaburan PNB, rakan-rakan media, tuan-tuan dan puan-puan yang mengikuti Minggu Saham Digital ini secara live stream di Facebook dan juga Minggu Saham Digital. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Bagi pihak Permodalan Nasional Berhad, majlis dengan sukacitanya mengucapkan selamat datang ke majlis perasmian Minggu Saham Digital pada petang ini. Hadirin sekalian, bagi memulakan acara, majlis dengan segala hormatnya menjemput Yang Berbahagia Tan Sri Dr. Zeti Aziz, Pengerusi Kumpulan Permodalan Nasional Berhad untuk ke pentas bagi menyampaikan ucapan. Dipersilakan Yang Berbahagia Tan Sri. Bismillahirrahmanirrahim. Yang berhormat Senator Tengku Datuk Seri Zafrul Tengku Abdul Aziz, Menteri Kewangan dan juga Timbalan Pengurusi Yayasan Pelaburan Bumiputera. Tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Alhamdulillah kita dapat bersama-sama pada petang ini di majlis perasmian Minggu Saham Digital. Terlebih dahulu saya mengucapkan setinggi-tinggi penghargaan kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Mohamad Yassin kerana telah sudi meluangkan masa untuk menyampaikan perutusan bersempena dengan majlis pelancaran Minggu Saham Digital PNB yang pertama kali diadakan secara virtual. Saya juga mengalu-alukan kehadiran Yang Berhormat Senator Tengku Datuk Seri Zafrul kerana sudi meluangkan masa untuk menyempurnakan majlis pada petang ini. Kepada semua tetamu yang mengikuti majlis ini secara langsung melalui Facebook dan YouTube, terima kasih kerana sudi bersama kami pada petang ini. Minggu Saham Digital yang akan dilancarkan oleh Yang Berhormat Menteri Kewangan sebentar nanti adalah satu lagi detik penting dalam perjalanan transformasi PNB. Hadirin sekalian, sebagai sebuah institusi pelaburan utama negara, PNB berpegang teguh kepada mandat yang diberikan untuk meningkatkan kesejahteraan kewangan bagi membantu membangunkan ekonomi Bumiputera dan semua rakyat Malaysia. Sejak penubuhan, PNB sentiasa menjalankan pelbagai program untuk meningkatkan literasi kewangan serta meluaskan akses kepada dana-dana unit amanah yang ditawarkan oleh kami. Selama 2 dekad, PNB telah menganjurkan Minggu Saham Amanah Malaysia sebagai satu usaha mendekati masyarakat dan meningkatkan tahap celik pelaburan mereka. Secara keseluruhan, Minggu Saham Amanah Malaysia telah berjaya menarikkan penyertaan 3.9 juta rakyat Malaysia. Dalam tempoh ini, aset di bawah pengurusan PNB meningkat daripada 61 bilion ringgit pada tahun 2000 kepada
315 bilion ringgit setakat September tahun ini. PNB juga sebagai salah satu ahli pengasas strategi literasi kewangan kebangsaan 2019 ke 2023 di bawah Financial Education Network bekerjasama bersama dengan Bank Negara Malaysia, Suruhanjaya Security, Kementerian Pendidikan Malaysia, Agensi Kaunseling dan Pengurusan Kredit, Perbadanan Insurans Deposit Malaysia dan Kumpulan Wang Simpanan Pekerja untuk memajukan pendidikan kewangan. Strategi tersebut bermatlamat untuk meningkatkan tahap literasi kewangan dan memupuk tabiat dan sikap yang bertanggungjawab dan yang berdisiplin dalam pengurusan kewangan. Justru pada tahun ini, kami telah merombak Minggu Saham Amanah Malaysia ke format digital selaras dengan perkembangan era teknologi. Format baru ini mudah dilayari dan boleh diakses oleh lebih ramai dan lagi rakyat Malaysia. Maka lahirlah Minggu Saham Digital yang bertemakan Labur Bersama. Minggu Saham Digital ini berlangsung sepenuhnya secara digital dan program yang diaturkan adalah menyeluruh dan boleh disertai oleh segenap lapisan rakyat secara serentak di seluruh negara. Acara yang berlangsung selama 7 hari ini dibawa secara live stream sehingga 24 hari bulan November. Seperti acara Minggu Saham Amanah Malaysia sebelum ini, Minggu Saham Digital padat dengan aktiviti interaktif serta hibur didik untuk membimbing masyarakat tentang pelaburan dan perancangan kewangan. Segalanya boleh diikuti di mana jua anda berada. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, seperti Minggu Saham Amanah Malaysia, Minggu Saham Digital terus mendapat sokongan syarikat-syarikat pelaburan PNB. Menerusi program masing-masing, para pelabur dan orang ramai boleh meneroka operasi perniagaan syarikat tersebut. Anda juga akan memahami hubungan antara risiko dan pulangan. Bagaimana pulangan yang dijana oleh PNB daripada wang pelaburan anda kemudiannya diagihkan semula kepada anda dalam bentuk agihan pendapatan atau dividen. Saya juga mengambil kesempatan ini untuk memperkenalkan secara rasmi unit amanah harga berubah terbaru ASNB, iaitu ASN Imbang 3 Global. Ini merupakan kali yang pertama kami menawarkan peluang kepada para pemegang unit yang ingin melabur dalam portfolio pelaburan di pasaran luar negara. Sejak mula ditawarkan pada 16 hari bulan September lalu, ASN Imbang 3 Global telah mencatat jualan bernilai hampir 300 juta ringgit dan ini merupakan satu pencapaian yang sangat membanggakan. Akhir kata, saya menyeru anda untuk mengambil peluang ini dan menyertai segala program Minggu Saham Digital yang telah diatur. Di samping menambah ilmu dalam bidang pelaburan dan perancangan kewangan, Minggu Saham Digital ini juga akan menampilkan ramai selebriti popular
dan menyediakan pelbagai hadiah menarik untuk dimenangi. Sebelum saya berundur diri, bagi pihak PNB, saya ingin mengucapkan setinggi-tinggi terima kasih kepada semua pelabur kami di atas kepercayaan dan sokongan anda yang berterusan terhadap PNB. InsyaAllah, PNB akan terus meningkatkan prestasi bagi memastikan perkhidmatan yang terbaik buat anda semua. Saya ingin sekali lagi merakamkan penghargaan kami di PNB kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Mohamad Yassin atas kesudian mengirimkan perutusan bersempena dengan Majlis Perasmian Minggu Saham Digital PNB ini, dan juga kepada Yang Berhormat Senator Tengku Datuk Seri Zafrul yang seterusnya akan menyempurnakan upacara pelancaran Minggu Saham Digital setinggi-tinggi. Terima kasih kepada, dan juga saya ucapkan setinggi-tinggi terima kasih kepada syarikat pelaburan PNB yang terlibat serta Badan Kawal Selia, agensi awam dan swasta, pihak media serta semua pihak yang terlibat dalam menjayakan Minggu Saham Digital yang pertama ini. Jom sertai kami di Minggu Saham Digital dan marilah kita bersama-sama bagi membina pengurusan kewangan yang lebih baik. Kongsikan pengalaman anda dengan #Labur Bersama. Sekian, terima kasih. Terima kasih Tan Sri Dr. Zeti di atas ucapan itu tadi. Banyak maklumat-maklumat yang telah pun disampaikan kepada kita. Terima kasih diucapkan kepada anda yang mengikuti kami secara langsung di atas talian ketika ini. Hadirin sekalian, sekarang ini kita ikuti perutusan khas video oleh Yang Amat Berhormat Tan Sri Muhyiddin Yassin, Perdana Menteri Malaysia dan juga pengerusi Yayasan Pelaburan Bumiputera. Kalau dah bersedia, sama-sama kita saksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Saudara-saudari yang saya kasihi sekalian, apa khabar semua? Sejak 20 tahun yang lalu, PNB berjaya menawan hati rakyat dengan acara Minggu Saham Amanah Malaysia, MSAM, yang diadakan saban tahun. Pastinya kejayaan MSAM ini akan diteruskan lagi dengan penganjuran Minggu Saham Digital MSD yang julung kalinya dilaksanakan menerusi lanskap digital. Saya amat yakin PNB akan terus komited dalam menangani cabaran ekonomi semasa dan terus melangkaui mandat yang diberikan bagi meningkatkan nilai pulangan unit amanah selain meneruskan agenda pendidikan pelaburan di negara ini. Saya menyeru seluruh rakyat Malaysia agar bersama-sama mendukung institusi milik rakyat yang amat disayangi ini dalam menjayakan hasrat murni melalui Minggu Saham Digital ke arah membangunkan masyarakat yang bukan saja celik pelaburan, malah celik digital. Tahniah kepada warga PNB yang bekerja keras menjayakan Minggu Saham Digital ini. Terima kasih. #Labur Bersama. Majlis merakamkan jutaan terima kasih kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri atas pesanan video itu tadi. Baiklah para hadirin sekalian, kini kita telah pun sampai ke masa yang kita nanti-nantikan, iaitu ucapan perasmian Minggu Saham Digital. Justru majlis dengan segala hormatnya menjemput Yang Berhormat Tengku Datuk Seri Zafrul Tengku Aziz, Menteri Kewangan Malaysia untuk ke pentas bagi menyampaikan ucapan dan seterusnya merasmikan Minggu Saham Digital. Dipersilakan.
Yang berbahagia Tan Sri Zeti Aziz, Pengerusi Kumpulan PNB, Encik Ahmad Zulkarnain On, Presiden dan Ketua Eksekutif Kumpulan PNB, ahli-ahli lembaga pengarah PNB dan juga ASNB, pengerusi, ketua-ketua eksekutif syarikat pelaburan PNB dan seluruh rakyat Malaysia yang mengikuti majlis perasmian Minggu Saham Digital ini secara live stream di Facebook Minggu Saham Digital. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Tahniah saya ucapkan kepada PNB atas inisiatif meneruskan acara tahunan istimewanya Mingguan Saham Amanah Malaysia ataupun Minggu Saham Amanah Malaysia. Meskipun kini dibawakan dalam bentuk digital dan diberi nama baru Minggu Saham Digital atau ringkasnya MSD. So, terima kasih kepada PNB kerana telah sudi menjemput saya untuk merasmikan acara ini pada petang ini. Saya dimaklumkan bahawa sejak acara sulungnya pada tahun 2000, MSAM tidak pernah gagal mendekati rakyat Malaysia saban tahun dengan pameran dan pelbagai aktiviti berteraskan pendidikan pelaburan di seluruh negara. Alhamdulillah, saya sendiri telah berkesempatan menghadiri beberapa acara MSAM pada masa dahulu. Malah pada MSAM 2008 di Melaka yang juga bersempena sambutan ulang tahun PNB ke-30, saya dijemput membentangkan kertas kerja dalam program Simposium Usahawan pada waktu itu. Pada hemat saya, acara ini berjaya diadakan saban tahun berkat sokongan berterusan semua pihak, termasuk kerajaan negeri, agensi kerajaan dan juga syarikat-syarikat korporat. Manfaat penganjurannya pula sampai kepada lebih 3.9 juta pengunjung yang berpeluang mengambil bahagian dalam pelbagai aktiviti bersama keluarga. Lebih penting lagi, para pelabur PNB berpeluang memahami dengan lebih mendalam bagaimana wang mereka dilaburkan. Tahniah saya ucapkan kepada PNB kerana memainkan peranan yang begitu penting dalam membina pemahaman orang ramai mengenai kewangan dan pelaburan. Hadirin sekalian, kini kerajaan dengan kerjasama semua pihak sedang giat mempersiapkan Malaysia ke arah transformasi digital bagi memacu pertumbuhan ekonomi yang mapan dan saksama di seluruh negara. Ini penting dalam usaha kita menyediakan tenaga kerja dengan kemahiran yang tepat untuk memenuhi cabaran industri pada masa hadapan. Transformasi Minggu Saham Amanah Malaysia kepada Minggu Saham Digital hanyalah salah satu contoh di mana perjalanan kita berterusan dalam norma baharu yang semakin menjadi kebiasaan dalam penularan wabak COVID-19 yang masih melanda. Dengan itu, kerajaan telah mempercepatkan usaha, memudah cara rakyat dan perniagaan, mengadaptasi pendigitalan bermula dengan inisiatif-inisiatif yang diperkenalkan dalam pakej prihatin, penjana dan kita prihatin sejak bulan Mac untuk membantu perniagaan memulakan penghijrahan digital mereka sendiri. Ekonomi digital adalah fokus utama dalam pelan pemulihan ekonomi negara agar kita pulih kembali seperti sedia kala. Sebagai contoh, di peringkat pengguna, kerajaan telah memperkenalkan inisiatif e-penjana pada bulan Julai lepas untuk merancakkan pembelian secara digital atau digital transactions. Lebih 11 juta rakyat telah menikmati kredit e-wallet sebanyak RM50. Dan kesannya adalah lebih banyak perniagaan mula menerima pembayaran e-wallet. Melalui program Shop Online Malaysia dengan kempen PKS dan Mikro pula, jualan bernilai lebih RM1.2 bilion telah berjaya dijana sejak bulan Julai. Dengan kerjasama lebih 22 syarikat e-commerce, lebih 115,000 PKS baharu dan lama tempatan telah mengadaptasi penjualan secara digital dan atas talian dalam urusan harian mereka. Menurut laporan Bank Negara Malaysia, kadar perbelanjaan dalam talian mencatatkan
negatif 3.4% antara bulan Mac dan Mei 2020, tetapi telah meningkat kepada 34.5% antara bulan Oktober dan November. Ini adalah tanda bahawa usaha-usaha pendigitalan mendatangkan keberhasilan yang memberangsangkan. Kini Belanjawan 2021 menjadi kesinambungan kepada usaha ini. Pelbagai lagi inisiatif diperkenalkan, termasuk menggalakkan penggunaan e-wallet oleh rakyat, operasi e-dagang oleh perniagaan, serta peningkatan infrastruktur digital di seluruh negara, termasuk di luar bandar, sekolah-sekolah dan kawasan perindustrian dengan inisiatif Jalinan Digital Negara atau JENDELA. Ini melibatkan peruntukan 7.4 bilion ringgit. Kita melihat perniagaan dan pelbagai institusi juga tidak terkecuali dalam menggunakan pengalaman semasa wabak COVID-19 ini untuk melonjakkan penggunaan digital di dalam organisasi mereka. Tahun ini sahaja, pelbagai platform pelaburan digital atau mudah alih telah diperkenalkan. Dengan instrumen pelaburan yang pelbagai, termasuklah mata wang, saham dan juga amanah saham ataupun unit trust. Semuanya di hujung jari dan sebagai contoh, ini juga menyumbang kepada peningkatan mendadak pelabur individu dalam pasaran saham di negara kita. Kerajaan juga tidak terkecuali dan telah menerbitkan sukuk digital pertama negara melalui sukuk prihatin pada bulan September lepas. Terbitan untuk membantu memulihkan ekonomi pasca COVID-19 ini telah berjaya menarik perhatian pelabur-pelabur pelasaran modal dengan langganan 666 juta ringgit, melebihi jumlah asal 500 juta ringgit, walaupun dilanggan melalui platform digital secara keseluruhannya. Semua merupakan suatu langkah ke hadapan. Namun begitu, pembangunan sektor pelaburan digital ini juga perlu digabungkan juga dengan kesedaran tentang amalan pelaburan yang bertepatan, serta kesedaran awam yang tinggi tentang kes-kes penipuan dalam talian yang semakin menular. Kesedaran tentang perlunya menjalankan aktiviti dalam talian dengan selamat dan bertanggungjawab juga perlulah terus dipupuk, dan saya yakin bahawa platform hari ini sangat sesuai bagi menyentuh isu tersebut. Hadirin sekalian, ketidaktentuan COVID-19 ini memerlukan kita untuk lebih peka terhadap pengurusan kewangan yang mampan bagi negara, perniagaan dan juga individu. Realitinya, 7 daripada 10 golongan bekerja sendiri mempunyai simpanan kurang sebulan mengikut data daripada Jabatan Statistik Negara. Pandemik ini juga telah menyaksikan nisbah hutang isi rumah kepada KDNK meningkat ke tahap tertinggi, iaitu 87.5% setakat bulan Jun tahun ini. Manakala data KWSP pula menunjukkan bahawa lebih daripada separuh pencarum yang berbaki 1 tahun daripada umur persaraan 55 tahun mempunyai simpanan kurang daripada RM50,000. Ini bermaksud mereka bakal mempunyai pendapatan hanya RM200 sebulan dalam kehidupan persaraan. Kerajaan memahami kesepitan yang dialami. Lebih-lebih lagi golongan mudah terjejas yang terkesan dari segi pendapatan mereka akibat pandemik sekarang. Melalui Belanjawan 2021, kerajaan berhasrat memanjangkan bantuan langsung seperti bantuan prihatin rakyat yang bernilai RM6.5 bilion kepada 8.1 juta penerima, serta allowance mencari kerja di bawah Perkeso untuk menyokong sebahagian pendapatan sehingga 9 bulan bagi mereka yang baru dibuang kerja. Di samping itu, bantuan kewangan juga diberikan melalui lanjutan moratorium pukal kepada golongan B40 dan PKS yang layak, beserta kelonggaran khas kepada golongan M40 yang terjejas. Berbalik pula kita kepada institusi seperti PNB yang memainkan peranan penting dalam membantu rakyat mendalami ilmu pengurusan kewangan melalui acara seperti Minggu Saham Digital ini. Kita semua perlu menerapkan disiplin dalam menguruskan kewangan dan mencepuri pelaburan di mana terdapat pelbagai instrumen mudah seperti amanah saham
dan simpanan persaraan yang boleh menjana pulangan tinggi dengan simpanan yang ada dan disiplin yang tinggi dalam tempoh pelaburan yang kita tetapkan. Agensi-agensi kerajaan juga sedia ada dan sentiasa aktif dalam memberikan maklumat dan khidmat nasihat bagi orang ramai yang mengalami tekanan kewangan. Contohnya seperti AKPK yang telah membantu lebih 16,000 individu melangsaikan hutang terkumpul lebih 600 juta ringgit sejak penubuhan mereka pada tahun 2006. Kerajaan juga sedar hidup rakyat turut tertekan, lebih-lebih lagi apabila perlu mengadaptasi kepada kebiasaan baharu dan mematuhi pelbagai SOP. Pada ketika inilah kualiti dan kemampuan digital negara diuji apabila sebilangan besar pekerja perlu membiasakan diri bekerja dari rumah. Pelajar sekolah dan institusi pengajian tinggi juga perlu belajar dari rumah. Dan guru serta pensyarah mengajar di depan komputer riba atau komputer peribadi masing-masing. Ramai ibu bapa keluarga berpendapatan rendah risau dan susah hati kerana tidak berkemampuan untuk menyediakan komputer riba mahupun laptop demi kelangsungan pembelajaran anak-anak mereka. Alhamdulillah, saya sedia maklum bahawa PNB merupakan antara institusi korporat yang awal menghulurkan sumbangan ketika negara mula dilanda COVID-19. Ucapan terima kasih kepada PNB atas pelbagai sumbangan dan bantuan sokongan yang melebihi 23 juta ringgit dalam waktu tersebut. Manakala dalam bajet 2021, PNB dan syarikat kumpulannya telah bersetuju untuk menyumbang 45 juta ringgit kepada tabung cerdik. Tabung ini ditubuhkan untuk membeli komputer riba dan tablet untuk disumbangkan kepada 150,000 pelajar di sekolah-sekolah. Ini adalah satu usaha murni bagi memastikan pembelajaran para pelajar dari kumpulan B40 tidak terhenti walaupun terdapat perintah kawalan pergerakan dan memperkuatkan lagi usaha kerajaan untuk mengurangkan jurang digital dalam kalangan rakyat Malaysia. Hadirin sekalian, harapan saya dengan Minggu Saham Digital ini adalah agar usaha ini menjadi tarikan kepada para pengunjung dalam talian, khususnya golongan belia dan juga remaja. Semoga usaha PNB dalam menjayakan acara yang bersifat informatif lagi inovatif dapat diteruskan, dapat terus membangunkan masyarakat cerdik pelaburan dan pada masa yang sama turut cerdik digital. Minggu Saham Digital dianjurkan tepat pada masanya. Tambahan pula dalam keadaan sekarang yang tidak menentu. Perkongsian maklumat secara dalam talian menerusi Minggu Saham Digital ini akan memastikan rakyat mendapat manfaat dengan cara yang selamat dan selesa dari mana saja kita mengikutinya. Akhir kata, dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya dengan sukacitanya melancarkan Minggu Saham Digital 2020. Sekian, terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Datuk Seri. Mohon Yang Berhormat Datuk Seri untuk kekal di pentas bagi acara seterusnya. Baiklah, seterusnya dipersilakan juga Yang Berbahagia Tan Sri Dr. Zeti Aziz dan Yang Berbahagia Encik Ahmad Zulkarnain On untuk bersama-sama Yang Berhormat Tengku Datuk Seri Zafrul di atas pentas untuk acara gimik pelancaran Minggu Saham Digital. Dipersilakan. Baiklah, kalau Div Kehormat dah bersedia, kini kita persilakan Yang Berhormat Tengku Datuk Seri Zafrul untuk menyempurnakan gimik pelancaran Minggu Saham Digital atau ringkasnya MSD. Diminta Yang Berhormat dengan kiraan 5 untuk melerikkan jari di atas tablet. Dengan kiraan di studio sama-sama kita dan di rumah, 5, 4, 3, 2, 1, dipersilakan.
Hadirin sekalian, demikian tadi perasmian Minggu Saham Digital yang disempurnakan oleh Yang Berhormat Tengku Datuk Seri Zafrul Tengku Aziz, Menteri Kewangan Malaysia. Baiklah, dan seterusnya kita saksikan pula tayangan video evolusi Minggu Saham Amanah Malaysia yang kini telah menjadi Minggu Saham Digital. Kalau dah bersedia, kita saksikan. MSAM, Agenda Pendidikan Pelaburan Bersepadu Utama PNB. Selama 2 dekad, PNB telah membawakan Minggu Saham Amanah Malaysia kepada lebih 3.9 juta masyarakat di 19 lokasi di seluruh negara untuk mendidik rakyat Malaysia tentang pelaburan dan perancangan kewangan. Lebih 3.9 juta pengunjung mendapat manfaat dari MSAM. MSAM kini Minggu Saham Digital. Seiring perkembangan semasa era teknologi, MSAM melangkah ke hadapan bersama anda secara digital. Selama 7 hari, lebih 70 program menarik disediakan untuk pengunjung. Penganjuran MSAM yang unik di negara ini yang dirangka sedemikian rupa sebagai hadiah kepada masyarakat untuk memastikan tiada seorang pun yang tertinggal dalam usaha perkongsian ilmu bagi melahirkan masyarakat yang celik pelaburan. Hadiah bernilai lebih RM500,000 menanti. Hanya di hujung jari dari keselesaan rumah anda. Hadirin sekalian, hari ini juga bakal menyaksikan PNB melancarkan ESN Imbang 3 Global. Dengan itu, majlis menjemput sekali lagi Yang Berhormat Tengku Datuk Seri Zafrul dengan kiraan 5 kali ini untuk meletakkan tapak tangan di atas plak pelancaran. Kalau kita dah bersedia, kita boleh mulakan dengan kiraan 5, 4, 3, 2, 1, dipersilakan. Terima kasih Yang Berhormat dan seterusnya diminta Yang Berhormat serta Div-Div Kehormat yang lain untuk kembali ke tempat duduk. Dipersilakan. Hadirin sekalian, ESN Imbang 3 Global merupakan tabung unit amanah dengan portfolio pelaburan global seimbang yang pertama diuruskan oleh ESNB untuk rakyat Malaysia. Dan ia juga sebenarnya menyediakan peluang peningkatan modal dan pendapatan yang konsisten dalam jangka masa sederhana hingga jangka masa panjang. Dan kalau rakan-rakan yang menonton secara atas talian ketika ini serta Div-Div Kehormat dah pun bersedia, apa kata sama-sama kita saksikan tayangan video ESN Imbang 3 Global. Dipersilakan. Baiklah hadirin sekalian, demikian tadi video
ASN Imbang 3 Global. Dan seterusnya, para hadirin sekalian, untuk makluman juga, bersempena dengan Minggu Saham Digital 2020 ini, Takaful Ikhlas akan melancarkan 2 pelan pelindungan takaful keluarga yang komprehensif. Memperkenalkan Ikhlas Bersama, iaitu pelan pelindungan fleksibel untuk melindungi diri anda dan seisi keluarga, serta Ikhlas Dariku, pelan pelindungan yang menumpukan pada pemberian hibah untuk manfaat kepada insan tersayang. Jadi sama-sama kita saksikan video pelancaran pelan pelindungan takaful yang terbaru daripada Takaful Ikhlas, Ikhlas Bersama dan Ikhlas Dariku. Silakan. Tahniah Takaful Ikhlas, dana pelancaran produk istimewa sebentar tadi adalah daripada Takaful Ikhlas Family Berhad yang merupakan anak syarikat milik penuh MNRB Holdings Berhad. Baiklah hadirin sekalian, demikianlah sempurnanya Majlis Perasmian Minggu Saham Digital. Majlis merakamkan setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih kepada Yang Berhormat Tengku Datuk Seri Zafrul Tengku Aziz, Menteri Kewangan Malaysia atas kesudian menyempurnakan Majlis Perasmian Minggu Saham Digital. Dan untuk makluman para hadirin yang menonton secara langsung di atas talian ketika ini, Minggu Saham Digital ini berlangsung selama 7 hari bermula semalam iaitu 18 November hingga 24 November ini menerusi laman Facebook MSD dan juga YouTube dari jam 12.30 hari hingga 10.30 malam setiap hari. Pelbagai aktiviti-aktiviti menarik, program-program ilmiah dan siri bual bicara yang menarik telah pun disusun dengan barisan selebriti serta personaliti terkemuka tanah air dan juga panel-panel peneraju industri untuk mendidik dan juga memperkasakan rakyat Malaysia. Dan untuk makluman sebenarnya MSD adalah penglibatan bersama syarikat-syarikat pelaburan PNB dalam pelbagai kategori, iaitu bagi kategori rakan premier adalah Maybank Berhad, SIMW Plantation Berhad dan UMW Holdings Berhad. Manakala bagi kategori rakan utama pula adalah SIMW Berhad, SIMW Property Berhad, SP Setia Berhad, MIDF Berhad dan Perusahaan Automobil Kedua Sendirian Berhad Pro2. Dan bagi kategori rakan ialah MNRB Holdings Berhad, CCM Berhad, Duo Pharma Biotech Berhad, Valesto Energy Berhad, Sapura Energy Berhad dan projek lintasan Kota Holdings Pro Lintas. Hadirin sekalian, demikianlah tadi Majlis Perasmian Minggu Saham Digital. Sememangnya hari yang cukup bersejarah bagi PNB dan seluruh rakyat Malaysia kerana ia melambangkan kejayaan transformasi digital PNB. Yang menonton ketika ini, hantarkan lambang love dekat kita punya komen-komen tu ya. Dan bagi pihak majlis juga, kami mengucapkan ribuan terima kasih kepada anda yang setia bersama kami mengikuti Majlis Perasmian Minggu Saham Digital melalui live stream ini. Jangan lupa untuk menyertai pelbagai program-program menarik MSD hanya di hujung jari dari keselesaan rumah atau di mana saja anda berada ketika ini. Jadi sehingga berjumpa lagi. Assalamualaikum dan jumpa lagi. Terima kasih.